وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء الصالحين، خصوصا إلى روح الشيخ المصنف الحاج محمد سعود بن عمر، وإلى روح مشايخنا وإلى من تسب إليهم أجمعين، لا نية أن الله يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتزكية والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kali lagi diberi nyawa kepada kita, diberi izin kepada kita, boleh kita sekali lagi berjumpa dan dapat mendengar beberapa penyampaian ayat-ayat suci Al-Quranul Karim berbentuk tafsir. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung pengajian kita yang telah lepas dulu berkaitan dengan surah An-Naba, surah Amma Yatasa'alun. Kita sekarang ni masih ada lagi dalam surah An-Naba. Maka pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan lagi kepada kita tentang kelakuan yang berlaku pada hari kiamat. Setelah mana Allah Ta'ala menyebutkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermacam-macam tanda yang menunjuk bahawa sangat mudah bagi Allah untuk menciptakan atau untuk menghidupkan semula manusia yang telah mati. Maka Allah Ta'ala cerita pada ayat ini tentang keadaan hari kiamat. Allah Ta'ala sebut pada ayat kemarin, inna yawman fasli kana miqata. Ayat terlepas tu maklum dah lah, bahawasanya hari kiamat, hari yang menghukum oleh Allah untuk selesaikan antara makhluk tu, pada hari itu ialah waktu bagi pahala dan seksa.
waktu untuk membalas kebaikan-kebaikan dan untuk membalaskan kejahatan. Kita kerja baik akan dapat balas di sana. Kita kerja tak baik pun juga terus dibalas di sana pada hari itu. Maka Allah Ta'ala kata lagi, Yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Ini satu ayat. Yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Satu ayat tapi huraian dia agak panjang. Maka kata syarah, kata mufassir, Yawma yunfakhu fis suri, iaitu hari kiamat tu, iaitu hari kiamat tu ia datang, iaitu mari. Sebenarnya yauma pada kiraan nahwu kita, kalau kita nak i'rab dia, ulama i'rabkan yauma tu buat bada pada yauma dulu, inna yauman fasli kana miqata. Tetap kalau jadi badal, maka musana kita takdir mari tu nak winapa rupa mubadal milhu katanya. Maka iaitu hari kiamat tu, hari yang dikatakan yaumul fasli tu, hari untuk menceraikan dan juga menyelesaikan segala hukum terhadap makhluk-makhluk pada hari itu. Iaitu hari itu yunfakhu fissu, iaitu hari yang ditiup Israfin, hari yang ditiup oleh malaikat Israfin. Malaikat Israfin ni kita kenal dia, dah maklum dah, kita dah mengaji. Malaikat Allah Ta'ala yang wajib kita kenalkan satu persatu tu 10 malaikat. Satunya Jibril, 2 Mikail, 3 Israfin katakanlah 10 sampai kepada Raqib, Atid, Ridwan, Zabaniyah atau Ridwan Malik. Maka malaikat 10 malaikat tu salah satu daripada malaikat yang 10 namanya Israfin. Kerjaan dia meniup sangkakala pada hari kiamat. Sebab itulah Israfin tu belum kerja lagi lah, learning tugas asal dia belum tertunai lagi. Kerana dia tu tugas Allah Ta'ala tugas kepada dia. Kalau kita kira satu tugas saja, padahal malaikat yang lain ada tugas masing-masing, mungkar, nangkit, ada soal menyoal tiap-tiap hari kepada orang kafir, orang Islam kita dan sebagainya. Maka ada penyoalan dalam kubur, mungkar, nangkit, raqib, atid pun catat amalan baik jahat hamba, dak bekerja hari-hari. Tu Zabaniyah tunggu neraka pun duk masih menunggu lagi. Ridwan tunggukan syurga, penunggu syurga itu pun masih tunggu lagi, dan sampai bila-bila. Tetapi Israfil ni Masya Allah belum lagi kerja. Tapi dalam keadaan dia tak kerja. Kalau kita tilik satu kerjaan dia je bagi dia. Padahal walaupun satu pekerjaan sekalipun, pekerjaan ini sangat besar. Pekerjaan yang amat besar. Seolah kata kalau dia tak kerja, seolah kata bermula daripada pekerjaan dia lah hasilnya segala-gala kebahagiaan yang abadi. Itu sebab itulah pekerjaan bagi Israfil ni besar. Ni Israfil tu dekat sangat dah nak tiup sangkakala, tunggu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata musannaf, kata syarah, iaitu hari kiamat tu ialah hari yang ditiup oleh Israfil, oleh malaikat Israfil. Israfil ditiup pada sangkakala. Israfil tiup sangkakala. Maka berkilah ulama lah tentang masalah rupa sangkakala tu macam mana rupa. Tu setengah-setengah ulama kata berbentuk
tanduk. Sangkakala tu rupanya berbentuk tanduk binatang, tanduk lembu. Tu macam-macam lah. Ala kullihan, itu alat, satu alat yang ditiupkan pada hari itu. Macam mana Allahu a'lam dengan hakikat rupa dia. Iaitu hari yang ditiup oleh malaikat Israfil, ditiup pada sangkakala. Masya Allah. Yang kedua tu kita buat orang panggil sifat kepada maf'ul mutlaq. Yang ni sebagai tiup kali yang kedua. Jadi orang panggil sifat maf'ul mutlaq bagi yang ditiup dah. Pada hari yang ditiup oleh malaikat Israfil, pada sangkakala ditiup yang kedua sebagai tiup kali yang kedua. Jadi Israfil ni kerjaan dia tu 2 kali tiup. Sangkakala tu 2 kali tiup. 2 kali. Setengah ulama kata 3. Ada khilaf antara para ulama radhiyallahu ta'ala anhum. Apa yang bersabit dalam nas-nas kadang-kadang dia berkhilaf. Setengah kata 2 kali, setengah kata 3 kali. Tu. Yang kata 2 kali tu kok mana? Yang kata 3 kali tu kok mana? Mereka yang kata 3 kalinya, satunya tiupan pertama orang panggil tiup untuk nak mengkocok. Untuk nak mengkocok, untuk nak mengkejut, untuk nak mengkocok, menggerun, menakut. Tu. Pada kali tu, kali mula-mula tu. Mula-mula tiup tu. Bila tiup tu manusia semua mulai berjerit. Segala makhluk yang ada di muka bumi ini akan mulai fazak, mulai gelisah dan jadi berjerit. Takut. Dalam keadaan mengkejut, menakuti, memabuk pada hari itu. Jadi mabuk, pening, habis keadaan. Mula nak mati dah ni. Nak hancur dah. Segala benda. Mula nak hancur. Lebur dah segala perkara. Maka kali pertama tu tiup untuk nak mengkocokkan dan juga menakutkan. Itu setengah ulama kata. Kemudian kali yang kedua, ditiup pula untuk nak membinasa. Pada kali kedua tu lah, boom. Binasa segala-galanya. Kullu man 'alaiha fan. Itu pada masa tu. Tiap-tiap perkara mereka yang ada pada hari itu binasa semua. Kecuali beberapa perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala istisna dan keluarkan. Maknanya ada juga beberapa perkara yang Allah Taala tidak membinasa, hanya mengekalkan kewujudan dia. Allah Taala mengekalkan seperti macam arash, kursi, kolam, lau mahfuz dan sebagainya. Semua perkara tu Allah Ta'ala kekalkan. Dalam keadaan tu, semua perkara binasa. Manusia semua hancur lebur. Hancur. Dunia ni tidak ada lagi. Hancur. Segala-gala hancur. Tu kali yang kedua. Itu setengah ulama berkata. Ada setengah ulama dan kali yang ketiga mana? Kali yang ketiga ialah untuk nak membangkit. Untuk nak membangkit selepas daripada hancur habis, lebur habis segala perkara di muka bumi ni. Lepas pada tu dibangkit pula. Bangkit siapa? Manusia dan jin. Adapun binatang tak dibangkit lagi. Kerana binatang tu dia tidak akal dan dia tidak ada hukum takhlif, tak ada terkena hukum atas dia. Maka dia mati pun habis. Malaikat ulama kata ada juga beberapa binatang yang dibangkit, iaitu binatang yang manusia menzalimkan dia pada dunia ni. Maka dibangkitkan juga puak-puak binatang tu. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Allah Taala adil. Lalu tu dibangkitkan binatang untuk membalaskan perbuatan itu kepada manusia yang pernah menzalimkan dia. Maka 3 kali tiupan. Itu mengikut setengah ulama. Tetapi dalam kitab Ahli Sunnah tu maksudnya pendapat dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Tetapi pendapat yang rajah, pendapat yang kuat dalam mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah kita 2 kali. 2 kali. Mana? 1 kalinya, kali pertama ditiup untuk memusnah dan menghancurkan. Maka mengkejut pun kira pada kali itu dah. Kira kali itu dah.
Jadi maknanya mereka yang kata 3 tu tak apalah, kata lagi lah. Tapi yang kata 2 pun ada juga keadaan manusia. Jadi kali pertama tu juga mengkejut, menggerun, menakuti, memabukkan manusia sebelum daripada dihancur. Dan pada kali itu jugalah tanda untuk nak berlakunya kehancuran, binasa semua, lum sekali. Tu kali pertama. Kali pertama. Maka kita bina di atas pendapat yang kuat. Jadi kali pertama saja. Maka tu kita kira, kita kirakan selepas daripada Israfil meniup sangkakala kali pertama, semua perkara akan turut binasa habis. Akan turut binasa habis. Hatta Israfil sendiri pun dialah yang terakhirnya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pun mati juga. Allah Taala matikan dia. Tapi yang akhir sekali yang dimatikan. Kerana dia tu tiup. Dia tiup lepas pada hancur habis, dia pun mati. Nak ya kata tidak ada siapa yang meninggal. Siapa ada yang tinggal lagi, tidak ada. Pada masa tu, Masya Allah. Jibril, Mikail, semua malaikat turut binasa semua. Turut binasa. Pada hari itu tidak tinggal sesiapa lagi kecuali Allah yang maha kekal. Allah Ta'ala yang kekal, tidak binasa. Masya Allah. Masya Allah. Tu dia. Lepas tu antara masa tu, antara bangkitan tiupan kali pertama dengan kali yang kedua tu lama juga. Bukan kata lepas pada hari ni tiup binasa, esok tu bangkit dah, bukan. Dia ada seli pula antara masa dia tu. Antara tu setengah ulama kata beratus-ratus tahun pula. Sehingganya mereka yang mati akhir pun dapat merasa juga perasaan alam barzak. Dapat merasakan juga siksa dalam alam barzak tu. Tu Allah Subhanahu wa taala alam. Allah lah yang lebih tahu keadaan pada kelakuan pada hari yang tersebut. Maka di sini selepas pada hancur lebur habis segala perkara, selepas daripada malaikat Israfil meniup, maka Allah Ta'ala bangkitkan malaikat Israfil pula. Allah Ta'ala bangkit malaikat Israfil pula sebagai bangkitan mula-mula dia untuk nak bangun meniupkan sangkakala kali yang kedua. Itu dia. Iaitu hari yang ditiup oleh Israfil alaihi salam pada sangkakala yang kedua ini sebagai tiup kali yang kedua. Orang panggil nafkhah thaniyah pada ketika tu. Yauma yunfakhu fis-sur. Kalau kita berjumpa dalam ayat Quran, yunfakhu, ditiup tu, dia ada tu kadang-kadang tiup kali pertama, ada ayat tu berkecek tiup yang pertama. Kadang-kadang satu ayat berkecek tiup kali yang kedua. Dalam surah Yasin tu, ia sebut berapa kali? Yauma yunfakhu fis-suri fatatu. Ni bukan ayat tu dah. Yauma yunfakhu fis-suri. Apa dia dalam ayat surah Yasin tu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak teringat pula bila sebut. Dia tak mari pula. Tu. Dan adalah cara siupan dia. Siupan kali pertama, kali yang kedua. Wa idza nufikha fis-suri. Wa idza nufikha fis-suri fa idza hum jami'ul ladaina muhdarun. Tu kali yang kedua. Tu kali yang kedua. Tu. Tak apalah, yang pentingnya berlaku kali pertama dan juga timu kali yang kedua. Pada masa itulah ada kata setengah ulama ni ilat dia. Kerana segala roh dimasuk dalam sur. Sur. Tu dalam kitab ya tulis haur tu. Tu jaga tu si kitab tu cerita ke dia tu dah. Tu la'alla zahir, barangkali yang betul yang zahirnya sur sad. Ayat Quran tu sur dalam sur ni sangkakala tu. Sangkakala tu lah. Dan kerana segala roh ilat pada kata ditiup. Kalau kira
Sebab apa? Ya tiup pula. Jadi tak apalah ni tiup untuk nak membangkit ni. Kerana kata dia, kerana segala roh manusia semua, tak kiralah kafir ke, Islam ke, semenjak daripada Adam alaihi salam sampai kepada manusia yang terakhir dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala roh manusia tu dimasuk dalam dalam sangkakala tu. Allah Ta'ala masuk dalam tu bersama tak haula wallahu alam. Ini ulama cerita sebenarnya dalam cakap pen ini ada sebut dalam tafsir Jamal terhadap tafsir Jalalain, huraian terhadap tafsir Jalalain. Maka kita tengok di sana lah ni ilat sebut. Maka wallahu alam, tetapi perkara yang ni ulama tak sebut kecuali perkara tu berdasar daripada nas-sunat, kerana benda ni bukan benda yang jenis kita boleh ijtihad dengan pendapat kita, ia terhenti daripada kedengaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebutnya kerana segala roh tu dimasuk dalam sur tu, dalam sangkakala tu, dimasuk dalam tu. Bila masuk, apabila ditiup, yakni oleh Israfil, bila malaikat Israfil tiup daripada sangkakala tu, keluar segala roh daripada sur itu. Semua keluar daripada tu. Maka kalau kita tengok dalam tafsir Jamal, kita berjumpa lagi bahawasanya disebutkan ulama itu bahawa di sangkakala tu berlubang belakang, dan keluar roh tu daripada lubang masing-masing. Dan lubang yang ada pada sangkakala tu sebanyak bilangan roh yang keluar pada masa tu. Wallahu alam keadaan keduduk sangkakala tu lagu mana. Allahu akbar ya Rabb. Kalau gitu dikeluar segala roh daripadanya. Tubik mari. Bila malaikat Israfil tiup, segala roh yang ada dalam sangkakala Allah Ta'ala masukkan dalam tu, dan mereka akan tubik. Berderu, berderak tubik daripada sud, daripada sangkakala yang ditiup oleh Israfil tu. Lepas tu bila keluar tubik daripada sangkakala, lagi ke mana? Keluar segala roh daripadanya, keluar masuk dalam jasadnya. Jasad bagi segala roh keluar masuk dalam jasad, dalam badan masing-masing. Badan ketika tu dibangkit semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hancur lebur semua tu binasa habis, tetapi yang masih kekal dan tinggal iaitulah ajbuz zanab, iaitulah hujung sulbi, satu juzuk yang kecil di hujung akhir tu, hujung tulang belakang kita, ada satu juzuk yang dinamakan ajbuz zanab. Ajbuz zanab tu tak hancur. Bila Allah Ta'ala binasa segala perkara, benda ni masih lagi kekal, tidak binasa. Maka daripada ajbuz zanab itulah dibangun macam biji-biji yang dijiruskan oleh air, maka tumbuh pula daripada ajbuz zanab masing-masing, keluarlah manusia. Kalau Zaid pun jadi rupa Zaid, kalau mari badan Zaid pun tumbuh badan Zaid mari semula. Tu Umar, Abdullah, bakat semua tu pakat bangun daripada kubur masing-masing, ataupun daripada alam barzak. Daripada alam barzak, maka lahir dan keluarlah oleh roh daripada roh roh pun tak binasa, roh ni pun kekal. Allah Ta'ala mengekalkan lagi dalam keadaan itu. Maka dimasukkan dalam sangkakala tu dan disiup oleh malaikat Israfil, kemudian keluarlah roh tu ke dalam jasad masing-masing. Tu masya-Allah. Itu saja. Allahu akbar. Ketika itulah sangat runsingnya. Allahu akbar. Ketika tu wa idahum jami'ul ladaina muhdarun. Tu. Maka ketika tu mereka akan berkata kan, ya wailana
ya apa nama, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Allah, celaka dah kami. Siapa ni membangkitkan kami daripada tempat tidur kami ni? Allah, orang kafir pun tak sedar lagi. Ya tanya, siapa ni membangkitkan kami daripada kubur kami? Haza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah janjian Tuhan yang Maha Pemurah. Ini sudah sampai janji dah. Masya Allah. Dan segala perkataan yang pernah dicerita oleh para rasul benar dah ni pada hari ni. Sudah benar. Masya Allah. Maka kata dia, masuk dalam jasadnya, menghidup bangkit daripada kubur. Menghidup ni nak tafsir dah ni. Tafsir soalan kata menghidup, yang ni kerana menghidup. Orang panggil ilat sebagai tafsir alasan ilat kepada lapar ditiup. Ditiup oleh Israfil pada sengkakala sebagai tiup kali yang kedua kerana menghidup dan membangkit. Menghidup bangkit lah. Menghidup dan bangkit segala jasad-jasad itu. Bangkit daripada kubur. Maksud daripada kubur yakni daripada alam barzakh. Daripada alam barzakh. Kerana sebut kubur tu iktibar ghalib saja. Kerana ada juga beberapa orang yang mati dia bukan di tanah oleh kubur. Kadang-kadang dimakan oleh ikan. Jadi upai ikan, oleh perut ikan. Ada juga lagu tu. Dan juga kadang-kadang di patak laut. Kadang-kadang macam-macam keadaan dalam sungai. Maka dikubur, bila sebut kata kubur tu kira pada ghalib manusia bila mati, maka ditanam dalam kubur. Lalu tu dibangkit daripada kubur, yakni dibangkit daripada alam barzakh, satu alam yang perantara alam dunia dan akhirat. Sebagai pintu bagi akhirat dah lah alam barzakh ni. Maka di situlah manusia, kita tak tahu kata lagu mana keadaan alam tu. Alam tu kita tak dapat membayar. Kerana satu alam yang Allah Ta'ala menjadikan pula satu alam yang manusia kita dalam alam dunia ni tak dapat menyaksikan keadaan dalam tu. Dalam alam tu lah yang dapat merasai siksanya roh, dan juga ketika tu lah dapat dinikmati oleh roh. Dalam alam tu lah. Dalam alam tu. Maka membangkitkan daripada kubur, yakni daripada alam barzakh, dibangkit semua ketika tu. Allahu Akbar. Tapi lama juga nak boleh bangkit pun bukan kata sebentar tu lah. Tu antara dua masa tu beratus-ratus tahun pula. Ketika tu. Allahu Akbar. Maka Israfil mula tiup sangkakala. Allahu Akbar. Tu ya Allah, selamatkanlah kami pada hari tersebut ya Allah. Sebenarnya dalam masa duk kubur kita, dalam alam kubur, dalam alam barzakh tu, boleh kita tahu dah kata akan berlaku gapo kepada kita selepas pada bangkit. Kerana alam kubur ni pintu kepada akhirat dah. Kalau selamat di situ, selamatlah di sana. Kalau disiksa di situ, di sana pun tanda juga kata dapat siksaan. Lalu itulah bila malaikat Israfil tiup sangkakala kali yang kedua, hidupkan manusia semua daripada alam barzakh, keluar mari daripada ajbuz zanab masing-masing, tumbuh jadi jasad manusia dan dimasukkan roh semula dalam kemagar badan dia tu. Allah Ta'ala sebut yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Tu fa ya atap pada yunfakhu, yang guna fa tu isyarat kata tidak lama leh. Bila tiup maka selalulah. Tu dia, selalulah. Fatatuna afwaja, maka datanglah kamu, datang oleh kamu, manusia, datanglah oleh kamu. Maka datanglah oleh puak-puak kamu, datang, ya takdir mari, daripada kubur itu, jadi daripada alam barzakh itu. Datanglah kamu daripada alam barzakh, daripada kubur tu,
datanglah kamu, Allahu Akbar, berjalan kepada tempat mauqif. Datanglah daripada kubur, bangun daripada kubur masing-masing dalam keadaan bertelanya bogel. Telanya habis. Supalah hari hak mula-mula beranak lagu mana? Lagu tu lah pada hari bangkit. Mula-mula beranak ada orang yang pakai mari siap dah? Tak ada, semua bertelanya. Bertelanya mari dalam keadaan itu. Maka bila bangkit daripada kubur pun duk telanya bogel semua manusia pada masa tu. Masing-masing. Duk sapu tanah. Sapu tanah ya. Maka pada masa tu tanah yang kita jijak bukan tanah dunia ni dah. Tanah yang kita jijak adalah tanah baru yang Allah Ta'ala sediakan. Bukan tanah yang pernah dijijak dari muka bumi ni. Bukan tanah dunia, ada tanah baru pula. Tanah tempat baru yang manusia jijak. Di situlah dikatakan tempat mauqif kita, tempat berhenti kita, tempat berhimpun kita sebelum daripada diselesaikan hukumnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sebelum daripada kita masuk ke syurga. Allahumma ja'alna min ahliha. Itu dia. Habis itu Allahu Akbar. Fatatuna, maka datanglah oleh kamu daripada kubur itu berjalan kaki ni, bukan nak naik kenderaan apa dah. Bukan naik kenderaan. Maka setengah mereka ada juga berkenderaan. Mereka yang pernah berkurban kan. Mereka yang kurbankan binatang pada hari raya tu kan, dan hari tasyrik tu kan, mereka akan dapat menunggang juga binatang kurban mereka pada hari itu untuk berhadap. Tapi dalam keadaan lagu mana pun kau ada meringankan orang panggil sekolah sebagai ringanan saja. Balasan Allah kepada mereka untuk meringankan saja. Ala kulli hal mereka akan berjalan kaki kepada ke padang mahsyar. Ya kata kepada tempat mauqif. Berjalan kepada tempat mauqif. Apa tempat mauqif? Tempat berhimpun lah. Yakni tempat mahsyar. Mauqif ni yakni tempat himpun. Mauqif yakni mahsyar, tempat berhenti. Tempat yang manusia semua kena berhenti di situ. Semua kena tunggu duduk situ. Tunggu lama. Beribu tahun duduk tunggu di situ. Bukan selalu masuk ke syurga neraka. Dihisap pula pada masa tu. Allahu Akbar. Dihisap, dihitung. Allahu Akbar. Maka semua perkara akan dihisap pada masa tu. Di situ. Kita yang buat main-main. Kita nikmat yang Tuhan beri banyak. Walaupun benda tu halal, tetapi semua dihisap. Dihisap. Maka bila hisap, akan jadi lama sikit masa. Sebab itulah ulama kata ad-dunya halaluha apa? Halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Dunia ni hak halal dah pun. Duit kita halal, makanan kita halal, tetapi duit kita banyak, makanan kita banyak. Dalam keadaan halal dah pun dihisap. Maknanya dikira juga. Duit ni mai mana? Dapat hasil daripada gapo? Ini daripada apa? Semua kena hisap. Walaupun hasil daripada benda halal, tapi dikira-kira, dicek satu-satu. Maka dengan sebab dicek lama telah membawa kepada kita ni lama masuk syurga. Kalau kita ahli syurga, lama masuk syurga. Lama masuk syurga. Maka hisap, walaupun benda halal, hisap itu pun satu siksa juga. Siksa halal orang panggil. Melambatkan kita masuk ke syurga pun jadi satu siksa juga. Tu dah. Begitulah keadaannya. Tu supaya kereta kita ambil daripada luar negeri. Kereta kita beli daripada luar negeri. Maka kereta ni dia kena ada bayaran dia, bayar hasil dia, bayar tu, bayar ni, segala-galanya kena ada. Maka kalau kita bawa dalam negeri kita, apabila takdir disekat oleh sedadu, oleh askar ataupun oleh polis sekat, dia kena cek. Dia tu ni kereta ni mari luar. Mana surat tu? Kita kata ada. Ni surat ni. Mana surat ni lagi? Ada. Mana surat ni lagi? Ada. 3-4 surat. Lepas tu bila habis surat yang berkaitan dengan import masuk dalam negeri tu, surat hak dalam negeri pula, mana lesen? Mana tu? Mana ni? Mana tu?
Banyak perkara. Walaupun kita betul benar, kita bukan curi. Kereta kita ni kereta baru. Dan kereta yang dapat dengan cara betul. Bukan salah dengan unek-unek. Tapi dengan sebab banyak sangat tu perkara tu. Mahal sangat. Dan juga banyak sangat kiraan dia. Bawa kita lama dapat pergi. Bila lama pergi tu, jadi satu seksa. Moga kena duk. Banyak kerja lagi tu. Wahakaza bandingannya. Allah Akbar. Allahumma sallimna ya Allah. Dan waharamuha inqab. Hak haram tu tak kena kecek lah. Hak tu kena seksa. Hak halal dah pun kena cek. Sebab itulah dikatakan hari tu hari berhenti. Orang panggil kepada tempat mauqif. Semua akan bangun pergi. Daripada kubur berjalan kaki bertelanya bogek kepada mauqif. Hadap ke depan. Hadap ke depan. Tak tahu. Masing-masing hadap pergi. Tak tahu kata nak hadap ke mana. Pada masa tu. Tak tahu kata nak pergi ke mana. Enggak manusia beratus berjuta-juta manusia pakai hadap belakang ke depan. Malaikat hamak pergi. Pergi. Dihalaukan mereka. Dihalaukan ke tempat himpun. Pakak pergi belakang, bangun daripada kubur masing-masing. Tak tahu kata nak berjumpa apa ke masa depan. Masing-masing takut, masing-masing kenaling, masing-masing debah hati belakang tu. Tak tahu kata nak hadap ke mana. Takut. Ya Allah, apa ni? Nak berjumpa orang beriman pun hadap dengan cara naling, debah. Orang kafir tak nak berkacak dah. Ya wailana man ba'asana min marqadina. Ada apa ni? Bakak pergi, hadap pergi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kita akan dibangkit pada hari kiamat itu dalam keadaan telannya bogas semua manusia. Tanya bakal. Setengah ulama kata kecuali para anbiya, para rasul. Allah Ta'ala wi kemuliaan kepada mereka berpakaian. Ada pakaian. Itu tanda kata orang lebih para awliya, para anbiya. Maka kita, pertumbuh kita ni, telanya bogel berlaku. Maka dalam keadaan itu, Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tanya, tekan Nabi cerita hadis tu, kata manusia akan dibangkit dalam keadaan telanya bogel gitu. Maka Siti Aisyah kata, ya Rasulullah, tak malu ke kita pada hari tu dia bogel habis, telanya bogel kan? Pakat tengok muka lah. Tengok mumu, tengok orak muku, tengok orak mumu, tengok orakku. Masing-masing menengok gimari lah. Jadi malu ke kena? Maka Nabi kata, sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, ya Aisyah, pada hari tu manusia tidak ada hati untuk membimbangkan diri dah. Mereka bimbang perkara yang mereka akan hadap ke depan. Benda ke depan tu besar lagi. Tak ada bergaduh dah benda pertama ni. Tak kira dah. Supaya orang kita bila duduk dalam rumah. Dia duduk mani. Misalnya duduk dalam keadaan telanya. Dia katanya. Lepas tu bila tahu kata berlaku kebakaran rumah. Rumah bakar. Dalam keadaan kejut dia tu. Dia hungar lari tu daripada rumah dia. Dia tak khabar dah. Kata dia telanya. Dia tu buat luar. Kadang dia jumpa dengan rima-rima masuk dalam rumah. Lari tu baik dalam keadaan tu. Nak menyelamatkan diri. Tak sedar diri dia kata tuan tu duduk macam mana kelakuan. Sehingga orang tengok. Mu telanya. Masya Allah, barulah khabar sedar. Nak royak kata dengan sebab takutnya. Dan untuk menyelamatkan diri dia. Tak sedar dah. Masya Allah. Begitulah keadaan pada masa. Hadap gitu, masing-masing naling. Masing-masing takut. Masing-masing tak tahu kata apa yang berlaku kepada diri dia masa depan. Allahu Akbar. Sebab itulah tak khabar apa lagi. Hadap lagi. Dalam keadaan itu. Allahu Akbar. Tak tahu ya Allah. Tu haulul mauqif ni maknanya haru-hara yang pada situ sangat-sangat ditakut. Sangat-sangat ditakut. Allah Akbar. Kita pun minta Allah Ta'ala selamatkan kita lah daripada haru-hara pada hari itu. InsyaAllah Ta'ala. Kemudian kata dia berjalan ke tempat mauqif. Fatatuna afwaja, maka datanglah kamu daripada kubur itu berjalan kaki telanya bogai kepada tempat mauqif, tempat berhimpun, tempat berhenti. Han keadaan kamu tu
afwaja, berpuak-puak. Kamu hak gitu mari berpuak-puak. Allah gi segeruk bergeruk-geruk. Apa ni sepuak gi. Malah nak ayat kata dengan sendiri. Ya bukan kata kita boleh cari puak. Allah Ta'ala bangkit kita tu bersama dah puak mana. Kita ni mati dalam keadaan mana, Allah Ta'ala akan bangkit kita bersama dengan puak tu. Tu Allah ni takutlah. Allahumma ya Allah, bangkitkan kami ma'an nabiyyin, serta puak-puak Nabi, puak-puak Tok Guru, puak-puak orang soleh. Sebab tu hati kena duk ikat dengan demoning. Al-mar'u ma'aman ahabbah. Orang tu siapa pun akan bersama orang yang kasih. Kalau hati yang kasih ke dia akan bersama dengan puak tu. Kalau dia kasih kepada ulama, kasih kepada Nabi, kasih kepada aulia, maka akan dibangkitkan kita bersama dengan tu. Kalau kita kasih kepada harta benda, kasih kepada orang yang kaya, orang yang menyuri, masalah orang yang kerja maksiat, akan dibangkit bersama orang tu. Tu ya bahasa dia dah. Ya siapa duduk dengan cuk tu. Tu duduk dengan kumpulan tu lah. Allahumma ba'athna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ya Allah, selamatkan kami ya Rabb. Masing-masing berpuak-puak. Dia bangun sendiri. Bila bangun tu, dia siap dah mari berpuak-puak untuk pergi tu bersama-sama. Dia siap-siap belakang dah. Bukan kata baru cari puak mana puak kuda. Dia bangkitkan bersama-sama. Bersama-sama mereka. Maka ketika hadis ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencerita dan juga menyebut ayat ini kepada sahabat, ketika Nabi duk baca ayat ini kepada sahabat dengar tu kak, lalu tu ada seorang sahabat Nabi yang bernama Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ketika tu Mu'ad punya tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, puak ni afwajan ni, berpuak-puak ni berapa puak? Banyak puak sangat ke? Lagu mana puak-puak ni, macam mana? Banyak mana puak ni? Allah, bila Mu'ad tanya, Rasulullah pun mula menangis. Nabi kata, ya Mu'az, sa'anta al-amril azim. Mu'ad, mau tanya buku besar tu. Bukan buku halu, bukan buku kecil. Buku besar, ni pekerjaan yang besar mu tanya tu. Maka Nabi pun mulai menangis. Dalam hadis sebut, tak apalah kok mana pun akhirnya martabat hadis tu di mana kira kita nanti sebentar lagi. Tetapi dalam ulama menyebutkan hadis tu dalam tafsir dan juga dalam beberapa kitab-kitab ulama. Maka Nabi menangis. Nabi pun royak lah, kata berapa puaknya yang akan dibangkit pada hari itu. Lalu tu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayat daripada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Nabi sebut 10 puak, yakni dihimpun pada umatku, dihimpun daripada umatku 10 puak. Ni musannaf kita pun terjemah dengan secara ringkas, ambil maksud saja. Padahal dalam hadis tu yusyaru min ummati, tak silap saya, asyratu asnab, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihimpun daripada umatku 10 puak. Bangun mari itu 10 puak. Puak tu puak ni, puak tu puak ni, masing-masing dihimpun 10 puak. Maka kata Nabi, maka setengah atas rupa kera. Allahu akbar, wal iyazubillah min zalik. Maka bermula setengah mereka itu, kena kira setengah tu mubtada, atas tu khabar. Maka setengah, yakni bermula sebagian daripada mereka itu, setengah daripada 10 puak tu, satu daripada 10 puak tadi
Atas adalah mereka atas rupa kera. Allah Ta'ala bangkit daripada rupa kera. Allahu Akbar. Lagu mana gambar kera? Tu dia. Allahu Akbar. Mari rupa kera. Daripada rupa kirdah. Bangun mari. Manusia tapi rupa dia tu bukan jadi kera sungguh dak. Manusia tu lah orang kita tu lah ada perasaan gapo supo, tapi rupa dia Allah Taala tukar. Tukar rupa jadi rupa kera. Mari rupa kera. Allahu Akbar. Siapa buat tu Mereka itu bermula mereka itu setengah tu. Mereka itu setengah atas rupa kera tu. Mereka tu ialah ahli buat fitnah. Ahli buat fitnah. Ialah ahli buat fitnah. Masya Allah. Ahli buat fitnah. Apa makna ahli buat fitnah? Yakni, tulis itu, yakni orang-orang yang sebar fitnah. Yang sebar fitnah kepada orang ramai dan mempelagakan orang. Pelaga orang ni maknanya apa dia orang panggil namimah. Pelaga orang nanti nak mengacung, buat orang duk bala. Tu puak ahli fitnah belaka tu. Zaid dengan Abdullah ni baik kawan, tapi kita dengan sebab deki juga akhirnya kita pergi mengacung. Royak kepada Zaid, hey, Abdullah tu kata kemung sekian-sekian. Maka pihak Abdullah pula, hey Zaid, Abdullah kata kamu sikit-sikit. Datang ke Abdullah pula, hey Abdullah, Zaid kata kepadamu sikit-sikit. Akhirnya Zaid dengan Abdullah bermasam muka. Masam muka tak paling tak berkecek. Akhir apa nak jadi? Balah dua orang tu. Siapa yang jadi sebab kita? Demam tu tak nak kena mengena. Tapi kita pergi jadi ahli fitnah. Buat orang jadi pelaga pala orang. Pelaga orang kecek kinayah tu maknanya buat orang tu berbalah, buat orang tu balah, tu menyebarkan fitnah kepada manusia. Sebab itulah kita ni jangan apa-apa saja perkara kena jaga mak-mak dulu. Sebelum daripada kita nak menyebar kepada orang lain tu, kita kena perhati tengok adakah benda tu sebenar ke tidak. Maka takut kita jadi punca jadi fitnah, kekacauan yang berlaku dalam masyarakat. Dengan sebab kita tu kena jaga juga. Dengan sebab kena jaga. Lebih lagi dalam masa learning tu mudah sangat lah. Masa sosial ni, masa social media learning dalam Facebook lah, dalam dalam line, dalam mana berita macam-macam. Mari kita sebar. Kita juga jadi asbab untuk jadi fitnah dalam berlaku dalam masyarakat. Sebab tu sebelum daripada menyebarkan apa saja, kena tersebut, kena hati-hati, kena cek molek dulu betul ke tak betul. Takut jadi berlaku fitnah tu. Berlaku fitnah. Tu dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita berjumpa, misalnya kita jumpa orang berzina, orang tu dua orang berzina, tu si Alif dengan si Ta, masalah dua orang tu berzina. Maka kita tengok dia, kita menyaksi, kita nampak kata berzina. Dalam keadaan tu, dalam keadaan kita tahu kata berzina tu pun tu kita nak sebar ke orang tak boleh. Ni lama dak pukul klik, dia pukul gapo untuk sebar kepada orang pula. Tak boleh, haram. Kita jadi punca fitnah. Dosa dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia sama dia. Kalau kita sekadar-kadar kita nasihat dia semula. Gitu je nasihat apa ni? Lagu ni tak baik gini nanti rupa nasihat kita. Tu dia. Nak gidak royak orang tak leh. Apatah lagi kita mengadu depan Tok Qadi. Kalau kita mengadu depan Tok Qadi sekalipun, kita dinamakan penuduh lagi. Kerana kita tidak ada saksi. Kena ada pak saksi barulah dihukumkan had ke atas mereka. Tapi ni Allahu Akbar. Tu jaga baik-baiklah.
Tu takutnya bangun kiamat esok tu mari tak rupa kera tu. Tak rupa kera. Kera ni mengarut kan? Mengarut kera. Tu. Kalau tak ada tu ayo kacau bi anak ye orang telur orang yang naik tam macam-macam. Akhirnya rusak habis barang-barang orang dengan sebab kekacauan dia. Wahai mengacau orang. Tu kera. Allahu Akbar. Tu. Maka bangun mari rupa kera. Ada juga orang jenis tu dalam umat Nabi Muhammad ni. Minta kita jauhlah semua kitanya. Dan bermula setengah. Ini setengah daripada 10 puak tu. Setengah tu mubtada, atas tu khabar tu lah dah. Dan setengah daripada 10 puak tu atas, jadi dibangkis atas rupa babi. Mari rupa babi. La ilaha illallah. Ni teruk pada kera ni. Teruk pada kera lagi. Teruk rupa tu lah pada hasil so tu lebih kurang. Haram. Maka dia kata setengah yang atas rupa babi. Mari rupa babi. Siapa mereka tu? Mereka itu setengah atas rupa babi ni. Puak mana yang dibangkit kiamat esok lekat dari kumpulan orang yang berupa babi? Puak mana? Mereka itu ahli cukai dan harta haram. Ahli cukai jadi ahli merampas harta orang dengan tidak ada kebenaran. Makna kita dah hati cukai jadi orang yang ambil harta orang. Orang yang ambil harta orang lain dengan tidak kebenaran. Itu maknanya ahli cukai di situ. Dan harta haram atau kepada cukai ahli harta haram. Orang panggil ahli suhti, puak-puak ahli harta haram. Siapa harta haram sini? Tulis situ pada harta haram, yakni orang yang makan harta. Jadi orang yang makan harta dengan cara zalim. Orang yang makan harta dengan cara zalim, seperti menipu dan mencuri, kita kata. Tu. Masya Allah. Menipu, curi orang, makan barang halal, makan barang haram. Duit tu menipu orang betul. Tak boleh. Lebih lagi orang menega apa semua tu dah. Kena nega dengan jujur, kena dengan amanah sungguh. Jangan walau sekuk pun jangan ambil hak orang. Jangan ambil hak orang. Kerana harta hak masuk tu jadi dengan benda haram. Kita makan gitu atau rupa tu, takut esok hari tu nak bangkit mari dalam rupa babi lah. Rupa babi. Wal-iyazubillahi min zalik. Makan ke urak. Hak cemar pun makan. Munasabah dengan babi. Babi ni tarik dia sendiri punya makan. Babi. Makan ikut saya. Benda cemar-cemar je. Kukuk makan habis. Buat dia. Allahu Akbar. Sebab itulah harta haram benda cemar. Kita makan juga. Serupa dengan babi. Makan benda cemar-cemar pun makan. Allahu Akbar. Lalu tu dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan rupa babi. Wal-iyazubillahi min zalik. Lebih lagi akhir zaman ni, harta halal ni sangat payah cari dah. Harta yang halal sungguh learning tu payah cari dah. Banyak ke harta haram dan harta syubhat. Harta haram dan harta syubhat. Ni supaya duit ni kita belum tentu lagi ni. Tak tentu lagi kerana kita belum kaji lagi, tak tahu dengan cara halusi dia lagu mana. Hak dia berkata perakan sangkom ni gapo, kena duk bayar apa semua. Tu masalah, satu masalah. Sekurang-kurang ni sebagai peringatanlah kepada kita sebelum nak terima ni. Sekurang-kurangnya walaupun kita belum jelas lagi kata halal kata ataupun haram, itu jatuh pada syubhat dah lah. Harta tu ada jatuh pada syubhat. Maka dengan sebab jatuh pada syubhat tu, baik kita jaga-jaga dulu. Tak padan dengan api neraka kalau 4-5 ribu sekalipun. Cari hak lain lah. Dalam keadaan syubhat kita tu. Kita susah setara mana pun, akhirat susah lagi.
Senang tu senang setar ya 5,000. Dapat kesenangan setar. Tapi tukar dengan kesusahan di akhirat tak ada. Tak ada. Maka kena cek molek. Tanya molek tok guru yang betul-betul. Cuma saya pun tak tahu lagi tu. Hukum-hukum yang dengan cara halusinya. Kerana setengah mereka tu ambil fatwa daripada luar negara mari. Fatwa daripada Mesir mana duk baca fatwa tu, itu pun fatwa yang kemungkinannya situasi negeri itu berbeza. Kita kata share sekian-sekian fatwa kata boleh. Baik, betul lah kata boleh. Tetapi apakah kena data dulu, apakah situasi ataupun keadaan suasana yang ada pada negara tu sama dengan negara kita? Kalau sama tak apa. Tak apa, sama boleh. Tetapi ni data kata boleh je. Tak tahu kata sebab apa kata boleh. Sebelum daripada Syekh di sana nak fatwa kata boleh, ya ada tu. Sebab sikit-sikit dia kata tak bukan reba dengan sebab ni. Boleh jadi keadaan berbeza dalam negeri itu. Maka sebelum kita nak fatwa kata boleh, tu kena betul-betul hati tengok dulu. Kalau kata supo, syarat-syarat yang diletak oleh kerajaan Asia dengan syarat-syarat yang diletakkan oleh kerajaan negara luar tu sama, maka hukum tu akan sama. Tapi kalau tak sama keadaan, macam mana nak hukum kata sama, itu satu benda. Sebelum daripada kita nak menghukum kata halal, jaga baik-baik. Sekurang-kurangnya bagi saya tangga syubhat. Tangga syubhat harta tu. Dengan sebab syubhat tu jaga-jagalah. Tak padas sungguh. Ni orang kita ni hala dengan 5,000 ni. Tak hala dengan 10,000 lagi. Tu ni hala 5,000 mula tanya hukum. Boleh ke tak boleh? Kan cuba hala lah 50,000. Oh, barangkali tak tanya dah. Tak tanya dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hak tanya hukum tu pun bukan semua tu. Yang tanya hukum tu orang yang cuma sungguh dengan harta dia tanyanya. Banyak lagi. Pakai tak tanya di mula lagi dah. Pakai wak semula lagi. Tak tanya hukum di mula lagi. Tu pun ramai lagi dalam masyarakat kita. Nak dia kata nipisnya agama kita di akhir zaman ni. Jaga-jaga. Tu harta yang dapat tu takut. Takutnya. Bukan saya kata tak boleh atau boleh ni, saya pun tak tahu juga. Tak berani nak menghukum dengan cara jelas. Kerana apa? Kerana kita ni tak ada kaji dengan cara halusi lagi tentang syarat-syarat. Macam mana syarat-syaratnya. Kalau kira sungguh, apa kena bayar 70 ko atau 100, 300 tu, bayar repo tu sebenarnya. Kena bayar dalam masanya 3 bulan yang bulan baru ni. Apa? Itulah satu benda yang disyubhat di atas kita. Di atas kitanya. Semata-mata dia beri supaya dengan prasyarat dulu tu lain lah. Itu semata-mata dia beri. Semata-mata dia beri. Hak tu kerajaan beri. Maka kita ambil dia. Tapi lalu kedai-kedai tu pula bincangnya ulama kitanya. Bila lalu kedai-kedai wak gini. Lagu mana kita nak buat. Cara nak lepas daripada reba apa semua. Lagu mana kita buat. Mari kira di forok-forok ni. Asal pada duit tu dia beri dah. Tak ada masalah. Tapi ni masalah yang berkait dengan syarat-syarat ni. Waktulah yang belum nyatanya. Maka orang yang hati-hati dengan perkara syubhat, maka mereka akan tinggal. Mereka tidak akan tertipu dengan duit yang sedikit ni. Mereka tak akan tertipu. 5,000 tu sikit je tu. Bagi kita rasa banyak, tapi bila berbanding dengan siksa kita di akhirat yang lama, kita kata kita sanggup. Sanggup. Tu jaga-jaga baik-baik. Tu dia. Habis itu dah. Kemudian kata musannaf rahimahullahu taala, Allah, kita tak bergerak lagi. Atar rupa babi puak ni ahli makan harta haram. Allah. Dan bermula setengah mubtada. Setengah, jadi setengah daripada 10 puak tu, setengahnya berjalan ke padang mahsyar tertungging. Jalan tungging. Allahu Akbar. Jalan rupa tungging. Lagu mana tungging
Ya tafsir dah tu. Kepala ke bawah, kaki ke atas. Kepala duk bawah, kaki duk atas. Alhamdulillah. Duk tunging. Jalan lagu mana tu? Kepala duk bawah, kaki duk atas. Oh, tu. Gi kat rupa tunging, kena tak berjalan sepak hari biasa. Kena tak berjalan sepak hari biasa. Tangan duk bawah, kaki duk atas. Jana tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bertungging kepala ke bawah, kaki ke atas. Ke atas. Tu kata setengah ulama, yang ni ditarikkan mereka itu atas mukanya. Ditarikkan mereka atas muka. Maknanya di rupa heret kepala. Tangan duk bawah, gi ke rupa tu. Manusia kita peliknya. Siapakah mereka ni? Mereka itu yang bertungging kepala ke bawah ni. Ahli makan riba. Orang yang makan reba. Duit bunga ataupun duit anak. Orang tua kecil duit anak. Ini anak duit. Anak duit. Bukan duit anak. Duit anak lama tukar dengan duit ibu. Dengan duit apa pula. Duit anak ini anak duit. Ataupun duit bunga. Duit bunga. Tu orang kata. Maka itu kena jaga juga akhir. Hak ni pun macam-macam lah. Macam-macam. Maka kita simpankan duit dalam tanakan. Tu setengah orang pakai tak simpan lalu dah. Ya cuma siapa tahu tu. Tapi tak apalah, tetap kalau perkara tu jadi sangat umum balua dalam kalangan masyarakat ni, tak ada dah bank yang berupa kata orang panggil simpan yang sunyi daripada reba tu, tak ada lah. Maknanya semua tu lagu tu belaka dah dunia ni. Maka kita duk simpan duit banyak-banyak di rumah kita pun susah juga. Satu mudarat juga. Maka terpaksa kena simpan. Simpan tak apa. Tapi dalam keadaan tu jaga pula lah. Duit yang pecah tu jadi bunga-bunga tu kita kena jaga molek. Jaga molek. Jangan hidup makan duit tu. Lebih lagi sekarang ni mudah. Ya hatta mari selalu dah kan. Pada ni duit dok biar mari dah pop. Tu. Maka sekian banyak kita boleh asing keluar. Kita asing keluar daripada harta kita. Daripada harta kita. Tu. Maka asing tu baik. Asing tu baik tu maknanya harta tu harta haram lah. Harta tu harta haram dah. Dan juga duit riba. Tu. Lepas tu jangan duk guna lah. Maknanya tak gunakan duit tu kut atas jalan peribadi kita. Tak boleh guna dah. Kerana bukan hak kita dan haram hartanya. Kalau kita guna pun tak dapat keberkatan dan berdosa kita guna. Tak si makan nak buh minyak mutu. Supa je. Tak makan nak buh duit telefon ya. Supa je. Sama masalah dalam tasarruf peribadi kita. Tu jaga-jaga tu lah. Tu tak apalah kira semula lah. Tu masalahnya kena hati-hati masalah riba. Dan setengah buta dan bermula setengah. Jadi setengah daripada mereka itu 10 puak ni buta. Dalam keadaan buta. Terbangkit mari dalam keadaan buta. Tak nampak gapo. Tak nampak gapo. Siapa mereka tu? Bermula mereka itu yang buta dibangkit dalam keadaan buta tu siapa? Yang zalim pada hukum. Ialah orang yang zalim pada hukum. Apa makna yang zalim pada hukum? Tanda situ, yakni awak gini. Yakni mereka yang menghukumkan dengan tidak berdasar kepada ilmu dan menghukum mengikut nafsunya. Tu ikut si hukum ikut si. Boleh. Tak leh. Tak tahu kata gapo.
Wasa nak kata boleh, boleh. Wasa nak kata tak boleh, tak boleh. Hati dia wasa boleh, boleh. Hati dia wasa tak boleh, tak boleh. Ni mengzalim pada hukum. Jaga baik-baik tu. Maka mereka ni dibangkit dalam keadaan buta. Allahu Akbar. Wal-iyazubillahi min zalik. Tu dunia ni buta mata hati dah. Akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta. Allahumma salli ala Muhammad. Dan setengah buta tuli. Dan setengah, dan bermula setengah daripada 10 puak tu buta tuli. Yang ni bangkit buta tuli. Tambah satu lagi tu buta tuli jadi dan bisu. Cukup tu, ada riwayat kata cukup. Buta tuli bisu. Mari dalam keadaan buta tuli. Mata tak nampak, telinga tak dengar, mulut tak boleh berkacau. Buta tuli bisu ada cukup. Ni ada. Siapa dia puak ni? Allahu Akbar. Tiada berakal mereka itu. Tuli. Jadi tiada akal mereka itu. Tiada akal mereka itu. Tu. Yang sifat kepada buta tuli ni, orang yang buta tuli bisu, yang tiada akal mereka itu. Yani yang tidak dapat fikir oleh mereka itu. Mereka tak fikir po. Buta tuli, supaya tak ada kadam, gak tak tahu gapo, tak nampak gapo. Tiada berfikir oleh mereka itu. Muka, mata pun tak nampak, telinga pun tak dengar, mulut pun tak boleh berkacau, tak tahu gapo dah. Allahu Akbar. Kita duduk dengan dia ni supaya duduk dengan tunggu kayu dah. Duduk tepi dia ni supaya duduk tepi tunggu kayu. Duduk tepi dengan batu. Tak ada apa-apa faedah gapo daripada dia. Tak dapat faedah daripada dia. Maka ke dia sepok orang tak berakal dah. Tak ada akal dah. Maka orang buta tuli bisu tiada akal mereka itu. Siapakah mereka ni? Kalau tak kena baca tu. Dan setengah buta tuli tiada akal. Baca sekat tu nah. Jaga-jaga kitab sikit. Allahumma salli ala Muhammad. Dan setengah buta tuli tiada akal. Sekat tu. Tu. Jadi setengah mereka ini buta tuli bisu tak ada akal. Tak ada akal. Siapa mereka? Mereka itu, yang bermula mereka itu setengah yang buta tuli bisu tu. Siapakah? Ialah yang orang yang mengajaib mengajaib baca malah mengajibkan. Ni kalau kitab baru ni ya tulis ha tu, padahal kitab dulu yu'in mengajibkan. Ya kata lagu tu, orang yang mengajibkan dengan amalan mereka itu. Mengajib ni apa? Merasa heran diri. Merasa heran diri. Dan rasa lebih diri. Tu. Dengan amalan mereka itu. Dengan amalan mereka itu yang mengajib tu. Rasa heran diri. Kita buat amalan banyak. Oh aku ni. Jadi juga dah. Rajin juga aku ni. Pandai juga aku ni. Alim juga aku ni. Pandai juga. Allahu Akbar. Ajib dengan amalan. Rajin juga amalan aku ni. Allah pandai juga. Tu buat ajib. Perasaan ni penyakit hati. Penyakit hati. Penyakit yang jadi duduk dalam hati kita. Dia tak khabar tu. Orang yang khabar, alhamdulillah. Ya khabar, ya istighfar. Takut tak khabar. Hak tak khabar tu takut lagi. Tu. Duk mengaji. Ya kata. Pandai juga aku ni. Sok-sok mengaji tafsir Nur Ihsan. Ngaji serta ya berhenti. Hari ni ngaji habis. Adikku ni. Heran pula daripada amalan mengaji. Kalau mengajar. Aku hari ni. Rasa sedap mengajar hari ni. Timur dalam hati mari lagu tu. Hari ni rasa sedap mengajar. Tak supa sokmo. Adikku ni. Ya Allah. Tu ajib ujub tu bahaya. Amalan tu makan habis amalan kita tu.
Wal iyazabillah min zalik. Maka Tok Guru kata sehingga kadang-kadang orang tu duk mengajar bab ujub tu rasa ujub lagi di atas mengajar dia tu. Dia mengajar bab ujub, dah kata ujub ni amalan kita, hasa heran diri kita atas amalan. Duk hurai hak ujub sekian. Hurai hak ujub. Bila hurai sudah hati mari. Aduh, sedap juga hari ni mengajar bab ujub. Oh tu. Semua ni hurai masa tak tubik, tapi hari ni jadi tubik habis semua mari. Sedap juga aku mengajar bab ujub weh. Sedap juga aku weh. Jadi ujub dalam keadaan mengajar bab ujub. Waliyazubillah min zalik. Sebab itulah cara kita nak selesaikan ujub, kena sentiasa ingat itu pemberian daripada Allah. Semua yang aku dapat Allah, alhamdulillah, Tuhan beri juga aku. Alhamdulillah, Tuhan beri ke aku. Alhamdulillah aku dapat nikmat ini. Bukan aku sebenarnya, Allah. Ingat nikmat daripada Allah SWT untuk menghilangkan sifat ujub tu. Nampaknya sekadar tu dulu dah. Waktu asar sudah timur, sudah hampir datang dah. Sampai waktu asar, maka kita hentikan dulu sekadar ni. InsyaAllah kita sambungkan lagi kumpulan yang lain pula yang akan dibangkit pada hari kiamat berpuak-puak tu. Dan setengah terhola lidah atas dada, keluar nanah daripada mulut. Haskat tu dulu dah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u qalbin la yashfa' wa 'amalin la yufa'u wa la yustajab. Nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.